Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrim at-ta'dzib bin-nar fi kulli hayawanin hatta al-qumlati wa nahwiha. Hatta an-namlati, bukan qumlah ni, hatta an-namlati wa nahwiha. Bab pada menyatakan haram menyeksa binatang dengan api pada tiap-tiap kehidupan termasuk manusia dan binatang, sehingga semut dan seumpamanya. Kita akan terangkan kemudian. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'sin فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتهما فاقتلوا وإن وجدتموهما فاقتلوهم. Rawahul Bukhari. Maksudnya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah mengutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus kami oleh Rasulullah sallam dalam satu pasukan tentera. Lalu baginda SAW bersabda, jika sekiranya kamu bertemu dan dapat menangkap Sianu dan Sianu, dua orang di kalangan Quraisy, orang kafir Quraisy Mekah, yang dinamakan keduanya, maka bakarkan keduanya dengan api. Kemudian sabda Rasulullah SAW ketika kami hendak keluar menuju ke tempat yang diarah, sesungguhnya aku telah memerintah kamu supaya kamu membakar Sianu dan Sianu, dan sesungguhnya api tidak boleh mengazabkan dengannya malaikat Allah. Maka jika kamu bertemu dengan keduanya, maka bunuhlah keduanya. Hadis Bukhari. Hadis ini menunjukkan haram kita membunuh manusia dengan bakar. Bermula dengan Nabi SAW sangat murka kepada dua orang pemimpin Quraisy yang sangat jahat di zaman jahiliah. Nabi bersabda, kalau berjumpa dengan dua orang ni, kamu tangkap, kalau boleh tangkap, bakar api dua orang ni, jahat sangat. Kemudian bila kami nak keluar ke tempat yang diarah, Nabi bersabda, tadi aku arah kamu supaya kamu bakar dengan api. Sekarang aku nak beritahu, api tak boleh digunakan untuk mengazab orang, melainkan Tuhan saja. Maka kamu bunuh keduanya. Ada ini menunjukkan bahawa haram kita membunuh manusia dengan bakar, dengan api. Berhubung dengan ini terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengizinkan penglimanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membakar beberapa orang yang murtad, Abu Bakar telah membenarkan Khalid membakar orang yang murtad. Hadis ini melarang bakar manusia. Bagaimana Abu Bakar boleh mengizin dibakar dengan api ketika memerangi orang murtad? Dan bagaimana juga Khalid bin Walid, penglima yang terkenal, juga pernah membakar orang yang murtad. Dalam satu peristiwa yang lain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menghukum bakar golongan zanadiqah, golongan kafir zandiq yang menafikan agama. Apabila Sayyidina Ali menyampaikan ucapan yang terkenal, inni qad ra'aitul amra amran munkara
Fa'ajjadtu nari wa da'awtu qambara. Sayyidina Ali kata, sesungguhnya aku melihat perkara yang sangat mungkar. Lalu aku memerintahkan qambar, penglima aku, membakar orang yang melakukan kemungkaran itu. Bakar api. Mengikut Ibnu Qayyim dalam Turuq Hukumiyah, ini termasuk dalam perkara yang dikenali dengan siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah iaitulah satu pelaksanaan hukum syarak yang berkait dengan strategi politik pemerintahan. Apabila orang yang mengerjakan mungkar itu terlalu berani sangat, dipancung dia suka je. Kita pancung dia suka je. Dia ejek, dia buat main-main. Hukuman yang bunuh tidak menggerunkan dia. Maka ulama mengizinkan hukum dibakar dengan api untuk menggerunkan mereka yang sangat keras. Ini pengecualian daripada hadis yang kita baca ni. Di sana ada kaedah-kaedah syarak yang dikenali dengan siasah syariah, yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang sahabat yang dijanji syurga oleh Nabi SAW. Sayyidina Ali begitu juga. Khalid bin Walid, penglima yang dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu termasuk dalam siasah syariah. Dengan sebab itu, kita nak menyatakan hukum syarak, kena tahu ilmu tafsir, kena tahu ilmu hadis, dan kena tahu juga ilmu usul, kaedah-kaedah usul, dan ilmu yang berkait dengan siasah syariah. Siasah syariah. Kadang-kadang kita melihat fatwa para ulama berbeza di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Bahkan Abu Bakar dan Umar berbeza dalam beberapa tindakan dia kerana suasana dan keadaan yang berbeza. Hadis yang kedua, wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi fara'ayna humratan ma'aha farkhani فأخذنا فرخيهما فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوها ولدها إليها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمد قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بإسناد صحيح. Maksudnya, dan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu dia menunaikan hajatnya. Nabi keluar untuk menunaikan hajat. Tak disebut boleh jadi buang air. Maka kami bertemu dengan seekor burung yang kecil. Bersama dengannya anaknya. Maka kami menangkap kedua anak burung. Bersama dengannya dua anak. Lalu kami mengambil dua anak burung itu. Maka burung itu datang dalam keadaan mengebas-ngebaskan sayapnya. Maka datang Nabi SAW lalu bersabda, siapa yang mengacau burung, siapa yang mengacau anak kepada burung yang kecil ini, kembalikan kepadanya anaknya, Nabi kata. Dan dia melihat sarang semut yang telah kami bakarkan. Lalu Nabi bersabda, siapa yang membakar ini? Kami menjawab, kami yang membakar sarang semut ini. Sabdanya, sesungguhnya tidak saya mengazabkan dengan api malaikat Tuhan yang memiliki api. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini juga berhajat kepada penafsiran. Hadis yang pertama, bahagian yang pertama mengharamkan kita kacau anak burung. Kacau anak burung ini diharamkan, tak boleh mengacau anak burung. Tak dibenarkan kerana menyakiti
menyakiti ibu dia. Ambil anak burung menyebabkan ibu dia disakiti. Tak boleh. Kecuali kerana kegunaan. Umpamanya ada burung yang digunakan untuk berburu. Memburu binatang. Ada faedah dia. Bukan kerana nak buat main-main. Itu tidak boleh. Kecuali ada manfaat. Kita dibenarkan mengambil manfaat daripada binatang. Seperti anjing yang digunakan untuk berburu rimau bintang. Digunakan untuk berburu. Negeri Arab orang buru rimau bintang. Negeri kita tak ada. Dia ambil anak, dia pera, digunakan untuk memburu. Begitu juga elang digunakan untuk memburu. Elang dipera daripada kecil lagi, diajar dan boleh buat memburu. Dan mengikut hukum syarak, anjing, elang, rimau bintang yang diajar, kalau dia takak binatang itu, kita tak ada sembelih, boleh makan binatang yang diburu itu. Ini mengikut hukum syarak, mengikut hukum Quran dan hukum yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma kita jenis dak buru, tak tahu kala, berasa pelik. Macam mana makan binatang tak sembelih ni? Itu dibenarkan oleh syarak. Syarak mengizinkan. Tak apa. Termasuklah memanah. Kita panah, binatang tu mati. Boleh tak dang sembelih, boleh makan binatang buruan. Dengan syarat binatang tu binatang buruan, bukan binatang hak jinak. Ambil lembing, tikar lembu pakai makan, tu tak boleh. Itu binatang buruan saja. Dan termasuklah ulama mengatakan senapang yang digunakan pada hari ini. Senapang yang digunakan pada hari ini, kita tembak, rusa ke, kijang ke, tak ada sembelih, mati. Boleh makan. Kerana senapang yang ada pada hari ini menembusi jasad binatang itu. Ada pun senapang yang disebut dalam kitab fiqh tak boleh makan tu, senapang peluru tanah, senapang nak dulu. Kitab tu dikarang tahun 1600. Tahun 1800 tak tahulah. Kitab tu masa tu tak ada lagi senapang yang menggunakan senjata yang peluru yang menembusi. Kerana di sana ada hadis yang mengatakan bahawa Adi bin Hatim bertanya ke Nabi SAW, dia melontar dengan tongkat dia, lembing dia, binatang buruan. Dia orang yang berburu, macam mana? Rasulullah kata, kalau kena batang dia, mampu, tak boleh makan. Kalau kena ujung dia, melukakan dia, boleh makan. Itu hukum syarak. Kecuali, begitulah juga kita tembak, lepas tu temu, dah lagak. Usaha ke kijaan ke, setelah kita tembak. Berjumpa dalam hutang, berjumpa selagi dia tak busuk, dan selagi kepala dia tak terselam dalam air. Kecuali terselam dalam air, boleh jadi dia mati lemas, bukan dengan sebab senjata kita. Maka tak boleh dimakan. Itu mengikut hukum syarak. Termasuklah binatang yang digunakan untuk berburu. Ini disebut dalam Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW. Dibolehkan. Jadi kalau ambil kerana tujuan, tak apa. Ambil anak beru, ambil anak kera. Tujuan nak suruh naiknya. Kerana ada tujuan, ada matlamat. Itu diizinkan oleh syarak. Yang kedua, membakar sarang semut. Bakar sarang semut. Hadis ni mengharamkan kita bakar semut dan apa saja dengan api. Para ulama mengecualikan. Di sana ada binatang-binatang yang kita tak boleh nak bunuh dia malaikat dengan api. Macam terbuang dia katok sarang dia, jawab dia boleh nyakit lah. Kena dengan api lah. Itu dibenarkan. Ini termasuk juga dalam siasah syariah yang kita kena faham. Termasuklah semut gata nak kutik seekor-seekor. Zaman dulu tak ada lagi alat yang membunuh semuanya. Itu tak boleh. Dan di sana ini ada hadis yang lain. Hadis yang lain yang menceritakan syariat Nabi zaman dulu. Syariat Nabi zaman dulu menjadi syariat per kita. Ini tapak perbincangan. Ada ulama mengatakan boleh jadi syariat. Kita juga kalau tak ada nas, ada ulama mengatakan boleh, tak boleh jadi. Jadi kebanyakan tengoklah, kalau yang terpaksa kita boleh jadikan syariat kita juga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang nabi zaman dulu, dia berjalan dan dia melihat negeri yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Penduduk negeri itu derhaka.
Ya, macam negeri kaum Ad, negeri kaum Samud. Dibinasakan oleh Allah Ta'ala, turun bala. Lalu dia kata, ya Tuhanku, mengapalah dia bunuh habis? Di kalangan mereka ni ada budak-budak, ada orang puang, ada orang yang uzur, yang tak salah, yang dipaksa. Tuhan turun bala, habis. Lalu Nabi tu berhenti, satu tempat, tidur. Nabi dia tidur. Yang ketik dia seremuk sekor. Seremuk sekor ketik Nabi ni. Lalu Nabi pun fikah bangun. Ambil api, cucu habis arah semua. Tuhan kata, wahai Rasul, wahai Nabiku, sekor je semua ketikmu sabar bunuh habis. Pasal apa mu dah ikat sekor tu? Tuhan kata ke Nabi tu. Lalu Nabi tu tak kata-kata. Padahal carilah ketikmu tu. Cari ketik tu, bunuh sekor tu. Ni ambil api bakar habis. Sesarang tu. Tuhan kata, itulah juga aku. Maknanya, yang buat salah tu, maka terimalah azab dunia dan azab akhirat. Adapun yang tak bersalah, Tuhan ampunkan dosa dia. Tuhan tinggikan martabat dia. Bila dia hari akhirat kelak. Walaupun dia kena bala. Bila Tuhan turun bala semua. Orang yang baik pun kena juga bala tu. Orang yang baik dengan bala bencana boleh pahala dengan sabarnya. Dan orang yang mungkar jadi seksa dunia dan seksa akhirat. Ulama mengatakan Nabi yang membakar tu mengikut syariat dia boleh bakar. Kerana semut yang menyakiti. Di sini kita boleh membakar semut yang menyakiti. Macam semut gatal yang bisa. Semut yang bisa nak bunuh seekor tak boleh. Kena begitu caranya kalau dia mengancam rumah kita. Yang jadi salah ni semut sekadar ambil makanan dia. Sekadar tu saja. Pergi cucu api. Pilih-pilihlah binatang-binatang yang tertentu. Bukan semua binatang boleh kita buat begitu belaka. Itu mengikut keadaan-keadaan yang berbeza. Wallahu a'lam.